Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini awak akan sambung dengan bab 3 algoritma 3.1 pembangunan algoritma. Okay. Okay. Sebelum ni awak dah belajar mengenai sudokod dan carta alih yang melibatkan struktur kawalan pilihan iaitu pilihan tunggal dengan dui pilihan. Okay, untuk struktur kawalan pilihan tunggal iaitu if atau bahasa Melayunya jika. Iaitu mula, jika saya lapar, saya makan. Tamat. Maksudnya dia hanya ada satu set tindakan sahaja. Okay, untuk struktur kawalan dui pilihan, if, else atau jika tidak. Bermakna dia ada dua set tindakan. Iaitu, contoh mula, jika saya lapar, saya makan. Syaratnya adalah saya lapar. Ya, saya makan. Okay. Jika tidak, jika tidak maksudnya saya tak lapar, tidak memenuhi syarat. Jadi, saya mandi. Maka tamat. Okay. Jadi hari ini kita akan masuk iaitu struktur kawalan pelbagai pilihan. Iaitu if, else. Dalam bahasa Melayunya, jika tidak, jika tidak. Struktur kawalan pelbagai pilihan, ia mengandungi lebih daripada dua set tindakan yang berlainan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Set tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada pilihan yang benar. Contoh sudokod dan carta alih bagi struktur kawalan pelbagai pilihan. Iaitu jika memenuhi syarat yang pertama akan laksanakan set tindakan A. Jika memenuhi syarat kedua, akan laksanakan set tindakan B. Jika memenuhi syarat yang ketiga, laksanakan set tindakan C. Jika tidak, laksanakan set tindakan D. Tamat jika. Jadi sini kita boleh nampak bahawa ia mengandungi lebih daripada dua set tindakan. Iaitu ada 1, 2, 3, 4 set tindakan. Kita tengok carta alih. Kalau syarat perlu dimasukkan dalam bentuk simbol diamond. Ni simbol diamond. Iaitu memenuhi syarat. Jika memenuhi syarat pertama, ia akan laksanakan set tindakan A. Jadi akan tamat. Jika tidak memenuhi syarat pertama, kita akan pergi kepada syarat kedua. Jika memenuhi syarat kedua, ia akan laksanakan set tindakan B. Maka N, tamat. Okay. Seterusnya, jika tidak memenuhi syarat kedua, dia akan pergi kepada syarat ketiga. Jika memenuhi syarat ketiga, ia akan melaksanakan set tindakan C. Seterusnya, jika tidak memenuhi syarat ketiga, dia akan laksanakan set tindakan D. Okay, contoh 1, mengenal pasti sama ada nilai ialah nombor positif, nombor negatif atau kosong. Okay, sudokodnya adalah mula. Di mana input kita nak masukkan adalah nilai. Tak kira nilai-nilai nombor berapa. Jadi kita akan masukkan input nilai. Jika nilai yang kita masuk itu adalah kecil daripada kosong, cetak nilai negatif. Maksudnya ini syarat yang pertama. Okay. Jika nilai yang kita masukkan itu memenuhi syarat yang pertama, nilai kecil daripada kosong, maka cetak nilai negatif. Jika nilai yang kita masukkan adalah bukan ataupun tidak kecil daripada kosong, dia akan laksanakan syarat yang kedua, iaitu jika tidak kecil daripada kosong, jika nilai sama dengan kosong. Syarat yang kedua adalah nilai sama dengan kosong. Jika nilai sama dengan kosong, kita akan cetak nilai ialah sifar. Jika tidak memenuhi syarat yang kedua, maka kita akan pergi kepada syarat yang ketiga, iaitu nilai besar daripada kosong. Jika nilai yang kita masukkan adalah besar daripada kosong, bermakna kita cetak nilai positif. Jika tidak memenuhi ketiga-tiga syarat, akan cetak error. Tamat. Ini adalah bentuk carta alih, iaitu mula, masukkan nilai. Input akan diletakkan dalam simbol parallelogram. Seterusnya, pergi kepada syarat yang pertama. Jika nilai kecil daripada kosong, kalau ia kecil daripada kosong, cetak nilai negatif. Jika nilai
tidak kecil daripada kosong, maka kita akan pergi kepada syarat yang kedua, iaitu nilai sama dengan kosong. Jika ia cetak nilai ialah sifar. Jika tidak memenuhi syarat yang kedua, iaitu nilai sama dengan kosong, jika tidak sama dengan kosong, akan pergi kepada syarat yang ketiga, iaitu jika nilai besar daripada kosong, dia cetak nilai positif. Kalau tidak, maka dia akan cetak error. Tamat. Okey, aktiviti masalah. Contohnya, anda ingin membantu guru anda untuk memaparkan grade subjek secara automatik selepas markah subjek dimasukkan. Tuliskan surukut dan lukiskan carta alih sistem tersebut. Okay, di sini kita boleh tahu bahawa dia nak kita masukkan markah subjek. Jadi markah ini adalah input yang kita akan masukkan. Okay, jadi apa yang kita akan paparkan adalah grade. Grade subjek iaitu A, B, C, D, E dan seterusnya. Okay, jadi kita dah tahu dah input dengan output yang kita nak hasilkan. Jadi kita buat pseudocode. Okay, mula input kita adalah markah. Jadi kita masuk input markah. Okay, jika markah, kalau F, markahnya adalah 40 ke bawah. Jadi syarat yang pertama kita letak markah kecil daripada 40, cetak F. Okay. Okay, jika kita masukkan tu tidak bukan kecil daripada 40, akan pergi ke syarat kedua. Jika tidak kecil daripada 40, syarat yang kedua itu jika markah besar atau sama dengan 40 dan markah kecil daripada 50. Ini bermaksud 40 hingga 49. Jika nombor kita masuk tu 49 contohnya, kita akan cetak E. Okay. Kalau kita masukkan 50, dia tidak memenuhi syarat yang pertama dan tidak memenuhi syarat kedua. Jadi dia akan pergi kepada syarat yang ketiga. Jika syarat yang ketiga itu markah besar atau sama dengan 50 dan markah kecil daripada 60. Jadi ini adalah nombor antara 50 hingga 59. Jika nombor yang kita masuk tu dan 50 hingga 59, jadi kita akan cetak D. Jika tidak memenuhi syarat yang ketiga, jika markah yang kita masukkan tu adalah besar atau sama dengan 60 dan markah kecil daripada 70, iaitu 60 hingga 69. Nombor antara nombor yang kita masuk 60 hingga 69, kita akan cetak C. Okay, jika tidak memenuhi syarat yang sebelum ni, kita akan pergi syarat seterusnya, iaitu markah besar atau sama dengan 70 dan markah kecil daripada 80, iaitu nombor antara 70 hingga 79, kita akan cetak B. Jika markah besar atau sama dengan 80 ke atas, cetak A. Jika tidak juga, atau tersalah kita masuk nombor lain atau huruf tersalah masuk huruf, jika tidak kita akan cetak error, maka tamat. Jadi ini adalah carta alihnya, iaitu mula masukkan markah. Kalau input kita buat dalam parallelogram, itu syarat. Di sini kita tengok 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita ada 6 syarat. Jadi kena ada 6 diamond. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diamond. Kerana semua syarat-syarat kita akan letak dalam diamond. Syarat pertama iaitu markah kecil daripada 40. Dia cetak F. Kalau tidak, akan pergi kepada syarat kedua, iaitu besar daripada 40 atau sama dengan 40 dan markah kecil daripada 50, iaitu 40 hingga 49. Dia cetak E. Jika tidak, iaitu markah lebih besar atau sama dengan 60 atau kecil daripada 70, kita akan cetak F.
dan seterusnya sampai error.